Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mufti bin Muhammad Arif, nombor matrik 22230061. Tujuan saya buat video ni untuk membuat pembentangan bagi tajuk pendidikan inklusif. Okey, yang pertama, apa itu pendidikan inklusif? Menurut Kamariah Jarji 1994, pendidikan inklusif ni melibatkan pelajar-pelajar dengan berkeperluan khas di dalam kelas-kelas biasa di mana bantuan yang sesuai kepada mereka diberikan bagi membolehkan mereka mengikuti pengajaran dan pembelajaran bersama rakan sebaya mereka. Pelajar-pelajar dengan berkeperluan khas ni contohnya macam kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran, kurang upaya pertuturan, kurang upaya fizikal, masalah pembelajaran dan kurang upaya pelbagai. Ini menurut Kamariah Jarji ini, dia mengatakan pelajar-pelajar yang berkeperluan khas ni akan ada dalam kelas biasa juga dengan murid-murid yang lain yang normal. Tapi diorang ni akan diberikan barang atau alat bantuan mengajar atau bahan bantu mengajar kepada mereka supaya mereka lebih faham atau senang untuk belajar di dalam kelas. Seterusnya kita masuk kepada konsep dan dasar pendidikan inklusif. Terbahagi kepada 4. Yang pertama, kanak-kanak mempunyai banyak persamaan. Yang kedua, ejen yang baik boleh mengajar semua jenis kanak-kanak. Yang ketiga, semua kanak-kanak boleh dibekalkan dengan kualiti pendidikan yang tinggi. Yang keempat, proses dan PMP berpusatkan kanak-kanak. Seterusnya, kita pergi kepada objektif pendidikan inklusif. Yang pertama, membolehkan kanak-kanak berkeperluan khas mendapat tempat yang sama dalam pendidikan. Bermaksud, kita nak samakan semua murid dari tak kisah dia tu normal, atau dia kurang upaya dari segi apa pun, tapi kita nakkan diorang ni semua sama level. Seterusnya, menempatkan kanak-kanak ini dalam persekitaran yang seakan normal mengikut kesesuaian pendidikan untuknya. Macam saya cakap tadi, diorang ni perlu diberikan layanan yang sama seperti murid-murid normal, tapi diberikan kelebihan dari segi bahan atau alat yang mereka perlu gunakan untuk mereka lebih senang belajar. Objektif yang seterusnya adalah membuktikan bahawa mereka juga mempunyai kemahiran dan kebolehan yang standing dengan rakan-rakan yang normal. Ini objektif yang kita perlu ada bagi seorang guru untuk orang cakap nak tunjukkan lah bakat murid tu, kemahiran murid tu. Tak semestinya murid yang normal je ada bakat-bakat, kemahiran-kemahiran yang mereka boleh tonjolkan. Bagi murid-murid yang kurang upaya pun ada bakat-bakat tertentu. Seterusnya kita masuk kepada penekanan dalam pendidikan inklusif. Yang pertama, memupukkan budaya ilmu, menerapkan nilai-nilai murni, menanamkan semangat kenegaraan, memupuk budaya niaga dan keusahawanan, pengetahuan dan kemahiran dalam komputer. Okey, seterusnya kita masuk kepada bentuk pendidikan inklusif. Bentuk pendidikan inklusif ni terbagi kepada 2. Yang pertama, pendidikan inklusif sepenuh masa, iaitu murid mengikuti semua mata pelajaran di kelas biasa seperti murid biasa. Senarai nama murid kekal dalam daftar kelas khas. Guru kelas biasa boleh merujuk atau meminta bantuan daripada guru pendidikan khas, guru damping sekiranya terdapat sebarang masalah, sama ada dari segi pembelajaran atau tingkah laku. Pelajaran pendidikan khas di tahun 6 boleh diberi peluang untuk mengambil peperiksaan. Okey, seterusnya pendidikan separa inklusif, iaitu murid mengikuti pembelajaran di kelas biasa untuk mata pelajaran tertentu sahaja. Senarai nama murid pada daftar program pendidikan khas
guru pendidikan khas terlibat sebagai pembimbing atau guru pendamping. Ujian mata pelajaran terlibat sama dengan murid biasa. Seterusnya kita masuk kepada model-model pendidikan inklusif. Terbagi kepada 6 daripada A sehingga ke F. Okey, yang pertama model A, penempatan sepenuh masa dalam kelas biasa dengan pengubahsuaian kurikulum dan strategi PMP. Penempatan sepenuh masa dalam kelas biasa dengan mendapat khidmat nasihat atau bimbingan guru pendidikan khas. Model C, penempatan dalam kelas biasa dan dalam kelas khas atau bilik resos atau pusat sumber pendidikan khas. Model D, penempatan di sekolah khas base school dan kelas satellite di sekolah biasa octopus model. Model E, penempatan sepenuh masa di sekolah pendidikan khas. Model F, penempatan sepenuh masa di rumah kediaman. Kebaikan pendidikan inklusif terbahagi kepada 5. Yang pertama, dapat berinteraksi dengan semua pelajar normal. Yang kedua, memberi peluang kepada mereka menimba pelbagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, semua pelajar menikmati faedah resos-resos khas. Yang keempat, meningkatkan kerjasama antara pentadbir dengan guru-guru. Yang kelima, memungkinkan pelajar khas mengambil bahagian dalam aktiviti masyarakat setempat. Tak semestinya ada kebaikan saja, dia juga ada kelemahan, iaitu kurangnya tumpuan dan perhatian. Guru suka memberi tumpuan, pengalaman pengajaran yang sempit, kurangnya kerjasama daripada ibu bapa, kanak-kanak tidak dapat menyesuaikan diri. Sebelum tu saya nak cakap pendidikan inklusif dengan pendidikan khas ni berbeza. Okey, bagi pendidikan inklusif, peluang pendidikan yang disediakan bagi pelajar-pelajar yang mempunyai jenis kecacatan pendengaran atau penglihatan belajar di dalam bilik belajar bersama-sama dengan pelajar-pelajar biasa yang seusia dengannya. Yang kedua, penyediaan umum untuk semua. Yang ketiga, matlamat pendidikan dalam konteks memperkembangkan potensi individu. PMP secara kolaboratif oleh guru resos dan guru sumber. Okey, seterusnya pendidikan khas pula merujuk kepada pelajar luar biasa, istimewa dari segi jeris, tidak mencapai pertumbuhan dan penyuburan biasa hingga mereka tidak mendapat faedah sepenuhnya dari rancangan sekolah biasa. Terdiri daripada golongan cacat pendengaran, penglihatan, fizikal, terencak akal dan termasuk pelajar yang pintar cerdas. Pendidikan khas untuk kanak-kanak berkeperluan khas atau istimewa, mencapai matlamat individu dalam pendidikan, PMP oleh guru resos dan guru khas. Seterusnya kita masuk kepada langkah-langkah pendidikan inklusif yang berkesan. Yang pertama, bimbing murid-murid supaya boleh belajar sendiri. Sediakan aktiviti pemulihan dan penggayaan. Menekankan kurikulum bersepadu. Berikan perhatian khas kepada murid-murid berkenaan. Gunakan alat atau bahan untuk membantu persepsi murid-murid. Seterusnya, peranan guru resos dan guru biasa. Yang pertama, merancang pengajaran secara kolaboratif dan kooperatif. Melaksanakan pengajaran secara kolaboratif dan kooperatif. Melibatkan murid secara aktif dalam PMP. Menyediakan program dan aktiviti khas untuk keperluan murid. Menyediakan ujian khas sesuai dengan keperluan murid. Okey, kesimpulan yang saya boleh bagi untuk tajuk pendidikan inklusif ni adalah yang pertama, objektif yang kita perlu capai dari segi nak selevelkan murid dengan murid yang berkeperluan khas dengan murid yang normal. Kita kena asah bakat, tak kisah murid normal atau murid berkeperluan khas. Kita kena asah supaya mereka yang berkeperluan khas ni, murid-murid yang berkeperluan khas tidak merasakan mereka tu disisihkan. Okey, jadinya guru-guru resos atau guru yang mengajar murid-murid dalam kelas tu yang ada murid berkeperluan khas dan murid normal perlu sama-sama perlu seimbangkan
jangan lebihkan murid yang normal daripada murid yang berkeperluan khas. Sebab kita tak tahu, kalau kita tak tengok murid yang berkeperluan khas, kita tak tahu apa yang diorang boleh buat. Sekian daripada saya, membentangkan tajuk pendidikan inklusif. Terima kasih sudi dengar apa yang saya bentangkan. Assalamualaikum